Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Tentang seseorang yang ihram itu hendaklah dia dikenakan kafarah apabila ianya melanggar kepada ihram. Iaitu yang diharamkan seseorang itu apabila dianya dalam keadaan ihram, dalam keadaan dia setelah niat ihram. Bukan ihram itu yang pakaian itu ihram. Tapi bukan bermakna kalau pakai itu boleh tak buat, tak. Bermula niat di tempat miqat. Ketika miqat, ketika itu diharamkan semua perbuatan-perbuatan daripada beberapa perbuatan yang kita dah sebutkan di antara senarai-senarainya sebelum ini. Baik. Wa in jama'a fil faraj. Nah. Wa in jama'a fil farji fil umrah atau fil hajj qabla tahallul al-awwal fasada nusukuhu wa alayhi an yumdi fi fasidah ويجب عليه القضاء من حيث أحرم ويكون القضاء على الفور وقيل لا يجب على الفور. Yaitu yang sebelum ini adalah menceritakan tentang kedudukan orang yang melanggar daripada ihramnya, tetapi kesalahannya itu adalah menuntut kepada dia untuk mengambil atau membayar atau dibayarkan kafarah itu berdasarkan keadaan yang disebutkan takdir misalnya. Iaitu yang boleh dipilih ataupun yang sedikit. Contohnya satu helai rambut, dua helai rambut atau satu kuku. Ya. Yang ini pula adalah apabila seseorang itu minta maaf mendatangi seorang perempuan, iaitu hatta isterinya, dan dia pun bersama, iaitu bersetubuh dia, minta maaf, iaitu bersetubuh seperti suami dan isteri, betul-betul seperti itu. Difarji di dalam umrah ataupun haji, dalam umrah ataupun haji, dia masukkan dalam umrah ataupun haji, iaitu dalam keadaan ihram. Sebelum tahallul, sebelum dia punya tahallul awal. Kalau dalam haji ada tahallul awal. Dalam umrah taklah, umrah ini tahallul dia terakhir. Yang dalam haji ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Tahallul awal iaitu apabila seseorang itu selesai dianya melontar jamratul aqabah. Kemudian dia pun menggunting atau mencukur rambutnya. Maka dianya disebutkan setelah tahallul awal. Yang ini dia buat sebelum tahallul awal. Fasada nusukuhu, maka rosaklah ataupun batal, kalau kita istilahkan, daripada hajinya ataupun umrah, batal. Maknanya bukan lagi kena bayar denda saja, kena batal. Dia punya tu batal, tak sah. Fasad, rosak dia punya haji, rosak hajinya. Wa alaihi an yumdi fi fasidah, dan dia kena kembali, maksudnya dia pulang dengan keadaan yang mana dia punya amalan itu fasid, iaitu rosak. Dah rosak dia punya haji, maknanya tak haji lah dia. Maknanya dia tak boleh balik kita panggil dia haji tak boleh. Bukan kena panggil lah dia haji, itu bukan haji itu yang kita nak, tapi maknanya tak haji dia. Sebab dia buat tadi apa? Iaitu dia mempergauli ataupun bersetubuh dengan isterinya dalam keadaan ihram, iaitu sebelum tahallul awal. Wa yajibu alaihi al-qada, maka wajib baginya untuk qada, mengulangi daripada hajinya itu ataupun umrah. Wa qila la yajibu ala al-fawr, ala al-fawr, iaitu hendaklah dia itu mengulangi ataupun kita qada dia punya haji atau umrah itu segera, ala al-fawr.
Waqila la yajibu 'ala al-fawr. Ada pendapat yang lain mengatakan tak semestinya segera dia untuk mengqada kepada dia punya haji atau umrah. Tak semestinya. Sebab itu al-wujub atau perbuatan yang wajib itu ada yang disebut 'ala al-fawr atau 'ala tarahi. Inilah perbezaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan al-qada 'ala al-fawr ataupun al-wujub 'ala al-fawr, ataupun yang fardu itu kena segera. Al-wujub 'ala al-fawr ataupun 'ala tarahi, ataupun boleh ditangguh. Jadi di sana sebab itu ada bagai-bagai dengan kaedah ini ada berbagai-bagai perbezaan pendapat. Contohnya orang yang Ramadan, dia tertinggal puasa dalam bulan Ramadan, adakah dia qada segera? Ada pendapat kata ada segera, lepas tu kena dia qada dulu baru buat puasa 6. Ada mengatakan puasa 6 boleh lepas tu qada. Yang lebih untuk yang kita kata yang biasa yang kita buat pula, nak ambil paling senang kali apa? Kita campur dulu kali. Dua. Ala kulli hal, di sini dikatakan dua pendapat. Kena qada segera. Dengan keadaan wakil hari ini, kalau haji rasanya wallahu alam dapat ke tidak. Sebab dia beratur dia kota pula. Jadi boleh yang diambil juga pendapat di antaranya tak wajib dia segera untuk nak pergi qada kepada haji, tapi hajinya tak boleh lagi fasid. Sudah pun rosak hajinya. Itu satu. Yang keduanya apa yang wajib bagi dia? Pertama qada. Yang keduanya ada wajib alaihi nafaqatul mar'ah. Dan yang keduanya ialah dia wajib untuk memberi nafkah kepada perempuan yang mana dia mempergaulinya itu. Kalau isterinya jelaslah memang pun nafkah itu wajib bagi seorang suami. Tapi kalau dia buat perkara yang bukan-bukan, dia terus kena memberi nafkah kepada perempuan tersebut. Wa fil qada, dan dia wajib juga ketika itu membayar perempuan itu ataupun isterinya untuk pergi lagi untuk menyempurnakan semula, iaitu qada balik. Dia yang kena bayar sebagai seorang suami kepada perempuan atau isteri yang dia pergauli itu. Wa qila 'alaiha an-nafaqah. Wa yajibu 'alaihi nafaqatul mar'ah wa fil qada wa qila 'alaiha an-nafaqah wa in qada al-hajj wa hiya ma'hu. Dan yang pendapat yang kedua mengatakan kepada perempuan itu hendaklah diberikan nafkah, dan apabila dia pergi untuk qada haji, perempuan itu kena ikut sama. Iaitu isterinya kena ikut sekali. Wa hiya ma'hu fal mustahab an yaftariqa fi mawdi'i alladhi jami'iha fi. Dia kena pergi juga sama juga. Dah dia pergi sama sebelum ni. Kemudian sebelum tahallul awal dia bersama-sama bersetubuh. Dia bukan mukaddimah, bukan pegang-pegang, bukan mesra-mesra, tak. Ini betul-betul ketika itu dia mempergauli terus bersetubuh. Minta maaf. Jadi dalam pendapat yang ini dia mengatakan kena bagi nafkah sepanjang itu. Kemudian setelah itu dianya kena, kalau dia nak pergi qada balik untuk ulang kembali dia punya haji itu, dia kena bawa perempuan di sama. Itu disyaratkan. Kemudian tapi bawa sama, dia kena berpisah tempat. Tak boleh duduk sekali dah. Kalau dulu duduk hotel satu bilik sama, tak boleh. Ini semua bawa masalah. Di tempat yang mana dia pernah bersama. Jadi dia tak boleh duduk bilik yang dulu dia pernah tempah sekali itu, tak boleh duduk tempat lain dah. Takut datang kenangan lama pula. Tapi ini diberikan supaya ingatan itu. Wa qila yajibu dzalika wa yajibu alaihi bil jima' badanah. Dan ada pendapat yang mengatakan bahawa wajib bagi dia seperti mana yang disebutkan sebelum ini, iaitu dia hendaklah qada, dan hendaklah ketika itu dia beri nafkah kepada isterinya, perempuan tersebut, dan dia kena bawa pergi untuk qada sama.
Kemudian ditambah pula hendaklah ketika itu alaihi bil jima' badanah, iaitu seekor unta. Dia kena kafarah kerana dianya bersetubuh dengan isterinya dalam keadaan sebelum tahallul awal, dia kena sembelih seekor unta. Fa in lam yajid qaumul banana wa in lam yajid fa baqarah. Kalau tak ada unta, kena sembelih lembu. Fa in lam yajid fa sab'ah min al-ghanam. Kalau tak ada juga pula lembu, maka dia boleh tukar untuk menyembelih 7 ekor kambing. Fa in lam yajid qaumul badana qawwama al-badana darahim wad darahim ta'aman wa tasaddaqa bihi. Dan kalau tak ada, maka dia kena nilaikan daripada unta itu berapa harga, kemudian tukar dengan nilai dirham, dengan nilai wang. Dan dengan wang itu dibelikan makanan untuk diberikan kepada fakir miskin, untuk diberi makan kepada orang fakir miskin. Wa tasaddaq bihi, dan juga bersedekah dengan dirham tersebut, dengan makanan yang telah pun dibelikan tersebut. Baik, kita akan sambung sikit lagi. Jadi itu yang kita bicarakan ini adalah mengenai orang yang melakukan kesalahan ihram. Yang ini adalah yang disebutkan yang paling besar, iaitu bila seseorang itu melakukan jima' dengan seseorang. Baik, kalau disebutkan dalam kitab ini adalah mar'ah, dia tak menyebut sebab dia ni terbuka, wa imma isterinya atau perempuan yang lain yang bukan isteri, atau minta maaf seorang lelaki dengan lelaki. Begitu juga dengan hatta dengan hayawan. Ini semua adalah yang membatalkan atau yang merosakkan kepada haji dan umrah seseorang sebelum dia bertahallul. Yang dalam haji disebut tahallul awal. Jadi yang sebelum tadi kita sebutkan, wajib bagi dia untuk memberikan nafkah. Dia kena qada, dia kena bagi nafkah. Dia kena bawa pula untuk dia yang tadi ni, yang dia bersama buat tadi ni, untuk bawa pergi balik untuk buat qada. Kemudian dia juga hendaklah ketika itu menyembelih unta, membayar dam atau kafarah, iaitu menyembelih seekor unta. Kalau tak ada, seekor lembu. Kalau tidak, 7 ekor kambing. Kalau tidak ada, fa'ilam yajid sama'an. Kalau kemudian fa'ilam yajid quwwamal badanah darahim wa darahim ta'aman wa tasaddaqa bih. Kalau tak ada juga yang binatang untuk nak disembelih tadi, maka hendaklah dinilai dengan nilai unta. Dan duit tersebut dibuat beli makanan untuk disedekahkan kepada orang yang mana memerlukan kepada makanan tersebut di kaum fuqara. Fa illam yajid sama an kulli yawmin an kulli muddin yawman. Fa illam yajid fasama an kulli muddin yawman. Kalau dia tak ada juga tadi ni, duit pun tak ada, maka hendaklah ketika itu dia berpuasa pada setiap mud 1 hari. Dia kena ukur pula nilai kambing unta tadi, kemudian berapa dia punya dirham, kemudian 1 mud berapa pula, dalam dirham tu dalam 1 ta'am itu berapa pula mud. Semua setiap mud itu dia kena berpuasa 1 mud 1 hari. Ini dah dibahaskan nilai mud sebelum ini oleh Habib Ali sebelum ini, ya. Wa in takarrara minhu al-jima' wa lam yukaffir 'anil awwal kafahu anhuma kafaratu wahidah
fi ahad al-aqwal wa talzimuhu badanah fi qawl tsani wa syatun fi qawl thalith. Baik. Kalau tadi ini adalah nilai kafarah yang mesti dikenakan. Selain daripada jelas ketika itu hajinya atau umrahnya fasid atau fasidah, rosak terus, tak ada terima. Yang ini kalau dia mengulangi lagi perbuatan jima' tersebut, maka sedang dia belum lagi menyelesaikan atau membayar kafarah yang pertama tadi. Dia dah jima' yang pertama, dia belum selesai lagi untuk nak bayar kafarah daripada jima' dia yang pertama tadi. Maka di antara pendapat ataupun daripada qaul yang mengatakan cukup bagi dia tadi ini kafarah yang satu tu cukup sudah. Jadi walaupun dia buat 2 kali 3 kali, dia cukup untuk bayar kafarah seekor unta saja. Sudah. Ataupun nilainya ataupun puasanya. Tapi ada lagi yang mengatakan kalau dia ulang lagi buat, maka dia hendaklah ketika itu menambah seekor unta lagi. Di dalam satu qaul yang kedua. Ada lagi qaul yang ketiga mengatakan tak, kalau dia buat setelah dia dah buat tadi belum bayar lagi, dia tak perlu bayar unta pula, dia bayar rendah sedikit, iaitu kambing, seekor kambing. فإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة في أحد القولين وشاة في الآخر وإن افسد القضاء لازمه بدنة دون القضاء. Kalau sekiranya dia jima' bersama setelah tahallul awal, dia ada dalam haji tahallul awal, tahallul tsani yang saya sebutkan tadi. Dia dah tahallul awal lah, setelah Jamratul Aqabah dia dah melontar Jamratul Aqabah, dia pun cukur ataupun dia menggunting kepada rambutnya. Habis dia punya tahallul awal. Tahallul awal ni dia ada beberapa daripada larangan ihram yang telah pun dia selesai daripadanya. Di antaranya dia tak perlu lagi pakaian ihram tu boleh ditukar kepada pakaian yang berjahit, dan tak ada masalah. Wangi-wangian untuk nak ketik kuku, cukur, tak ada masalah. Yang dilarang adalah mubasyarah ataupun dia bermuqaddimah kepada jima' dan jima', iaitu dia nak pergi ke arah bermesra-mesraan ataupun jima'. Ini dilarang kepada orang yang belum tahallul tsani. Tapi dia buat, dia dah tahallul awal tapi dia jima', maka dia punya haji itu tidak fasid. Dia hajinya tetap sah. Cuma kafarahnya dia hendaklah menyembelih seekor unta. Itu satu pendapat. Ada pendapat lain mengatakan seekor kambing. Seekor kambing. Naam. Bagi dia hendaklah ketika itu dia menyembelih seekor kambing atau seekor unta. Dalam satu pendapat yang mengatakan juga dianya dalam pendapat yang lain adalah seekor kambing. Kalau dia punya qada itu fasid, dia qada tapi buat lagi, maka dikatakan bahawa dia kena untuk menyembelih seekor unta tapi tak perlu qada ke atas qada. Faham eh? Dia qada haji yang sebelumnya kerana fasid, dia jima'. Dia qada pada tahun yang akan datang, dia pergi qada. Dalam qada itu masih lagi buat jima' lagi. Kalau ikutkan, begitu dia kena untuk nak qada. Kalau dia kena qada, mana kena qada 2 kali lah. Yang tu dia kena qada, yang ni qada, dan dia kena buat pula, dia qada lagi, qada kepada qada. Tak. Dia punya hukumnya tak perlu, dia tak perlu qada kepada qadanya, tapi yang dulu tu kena buat lagi lah. Yang ni tak terima lagi, kena qada lagi yang untuk yang dulu, bukan untuk qada dia ni. Tapi dia sebab dia buat dalam keadaan dia ihram itu tadi ni,
perkara yang disebutkan fasid, yang memusnahkan kepada hajinya, merosakkan hajinya, maka dia kena untuk menyembelih seekor unta. Mana dia tak perlu qada 2 kali, qada ni tetap sekali, tapi dalam qada tadi yang dia buat tadi, dia masih lagi jima'. Dia buat lagi, maka dia kena, dengan sebab tadi ni dia kena untuk menyembelih seekor unta. Faham tak? Jadi ini adalah orang yang melakukan larangan yang paling besar di dalam ihram, iaitu melakukan persetubuhan atau jima'. Jadi dia punya keputusannya, kalau sebelum tahallul awal atau tahallul bagi umrah, maka hukumnya dianya adalah fasid, dia punya tu tak diterima, rosak dia punya haji. Kalau orang melanggar ihram seperti mana dan sebagainya, dia tak merosakkan haji. Tapi yang ini apabila dia buat akan merosakkan hajinya, habis haji. Dan dia dilazimi ataupun wajib bagi dia untuk, kita sebutkan tadi, beberapa perkara yang wajib untuk dia penuhi apabila dia berbuat demikian. Yang paling utama adalah dia perlu qada daripadanya, dan dia perlu untuk nak menyembelih atau membayar kafarah seekor unta ataupun setidaknya lembu, kalau tidak 7 ekor kambing, ataupun dia nilai kepada nilai unta itu dan diberi makan kepada fakir miskin. Yang seterusnya adalah kalau tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah. Dia di Ramadan ya. Dia bersama dengan isterinya di waktu siang Ramadan. Dia kata, ya Rasulullah, aku bersama isteri macam mana? Kata Nabi, kalau kamu bersama dengan isteri kamu di siang Ramadan, kamu kena untuk nak memerdekakan seorang hamba. Kata, tak ada ya Rasulullah, mana ada hamba. Kalau begitu kamu kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Rasulullah, aku memang tak mampu, habis aku. Kalau begitu kamu kena beri makan 60 orang miskin. Rasulullah, aku tak mampu. Sudahlah, datang Rasulullah rahmah. Tahu betul, sebab itu orang yang baru lagi masuk ketika itu dengan Islam. Diberikan pula, nah ini, ambil ini, apa yang dia berikan kepada dia untuk berikan sedekah kepada orang miskin, untuk nak bayar dia punya kafarah dia. Dan Rasulullah bagi siapa? Bagi orang miskin. Rasulullah di antara sujud ujung Madinah sampai ujung Madinah tu tak ada yang paling miskin daripada aku. Rasulullah tahu ke pula dia cakap. Rasulullah kata, sudahlah, bagi makan kepada keluarga kamu sudah. Jadi begitu. Tapi yang ini bukan bermudah-mudah di dalamnya. Hendaklah ketika itu menjaga daripada apa-apa yang mana ianya adalah menjadi pantalaran kepada al-ihram. Wallahu ta'ala.